Okay, Assalamualaikum and very good morning. Okay, kepada semua pelajar sains tingkatan 5. Okay, so hari ni adalah hari terakhir untuk kita jumpa sebelum saya pergi meeting. So, this is the 5.4 lemak. 5.4 adalah lemak. Okay, what is a lemak? Lemak. Kamu ada lemak tak, Syam? Syam, badan kau ada lemak ke tak? Saya tak ada. Ada. Tapi ada Saya tak tapi ada. tak ada. Menipu lah namanya. Lemak mesti dia ada di sebalik kulit-kulit kita, Syam. Bukan tak ada. Walaupun kamu kurus ni, Syam, tak mungkin lah kamu tak ada lemak. Badan kamu pun ada lemak tapi kuantitinya sedikit sahajalah. Okay, so kamu tahu ke lemak tu apa? Lemak tu adalah sebatian karbon. Okay, karbon yang organik. Apa maksud organik? Organik tu maksudnya dia daripada benda hidup. Living things. Okay, yang ada karbon, ada hidrogen dan oksigen. Okay, apa kepentingan lemak? Apa kepentingan lemak kepada kita? Walaupun cikgu, lemak tu tak baik lah cikgu untuk badan kita. Ganesh, what the important for the fat? What the important for the fat? Fat, lemak tu adalah fat. Apa important kat badan kamu? Kalau kamu makan daging, you eat mentega, butter, minyak kelapa, susu, that is a fat. So, what the important? Ganesh? Tak tahu? Ayo. So, lemak ke badan kita, selain bagi tenaga, okay, dia juga sebagai penebat. Okay, penebat tu maksudnya nak bagi kamu rasa panas. Kalau tak, kamu tak ada lemak dekat badan kamu ni, umpama kamu ni boleh berada dalam kesejukan. Sentiasa tak ada benda heat dekat badan kamu. So, lemak perlu. Okay, walaupun lemak itu perlu dalam badan kamu, tapi you consume yang kamu ambil mesti sedikit. Bukan sedikit, maksudnya berpada-pada. Jangan terlalu banyak. So, lemak ni dia wujud dalam keadaan yang dua. Okay, sama ada dalam bentuk pepejal ataupun cecair. Okay, pepejal boleh, cecair. Okay, lemak dalam pepejal selalunya dia daripada lemak haiwan. Okay, contohnya ayam ke, lembu ke, kambing ke. Okay, lemak dalam keadaan cecair, contohnya minyak lah. Contohnya minyak kelapa sawit ke, minyak kelapa ke, minyak kacang soya. Okey, semua ini lemak ni kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, apa persamaan dua lemak ni? Okey, lemak, ini nota yang kamu buat. Lemak tepu, lemak tak tepu. So, apa persamaan dia? Sedua-dua ni dia ada mengandungi unsur yang sama, iaitu karbon ada, hidrogen ada, oksigen pun ada. Okey, dan kedua-dua ini juga dia tidak larut di dalam air. Tidak larut dalam air dan sumber penting asid lemak dalam badan. Okey, dua-dua lemak ni sangat penting sebagai asid lemak dalam badan. Tapi apa beza dia? Lemak tepu asalnya daripada haiwan. Macam tadilah. Butter. Butter daripada haiwan. Dia daripada lemak haiwan. Okey. Manakala lemak tak tepu daripada tumbuhan. Okey, kebanyakannya macam soybean ke, macam minyak kelapa sawit, minyak mak bunga matahari, itu daripada tumbuhan. Okey, keadaan dia pula kalau lemak tepu saturated ni dia adalah keadaan pepejal. Sebab tu butter tu dalam keadaan pepejal. Okey, untuk lemak tak tepu, unsaturated, dia daripada cecair, liquid. Sebab itu minyak kelapa sawit kita dalam bentuk cecair. Takat lebur. Okay, takat lebur oleh sebab dia pepejal, dalam keadaan pepejal, so takat lebur dia adalah tinggi. Manakala untuk lemak tak tepu, okay, lemak tak tepu pula adalah dia punya takat lebur dia rendah. Okay, bilangan atom hidrogen dalam molekul. Maksimum untuk lemak tepu. Okay, bagi lemak tak tepu belum lagi maksimum. Penambahan atom hidrogen tidak boleh. Sebab apa? Kalau saturated ni dia punya bond dia adalah double bond. So dia dah lengkap. Dia tak boleh terima apa-apa lagi. Okay, so penambahan boleh. Okay, untuk ini boleh. Saturated dengan unsaturated. Lemak tepu dan lemak tak tepu. Dalam bahasa Inggerisnya macam itu kan, Ash? Lemak tepu, saturated. Lemak tak tepu, unsaturated. Okay, so
kesan pengambilan. So apa kesan dia? Kalau kamu makan ambil lemak, okay, kalau tak ikut gizi yang seimbang, okay, contohnya macam lemak tepu. Lemak tepu ni contohnya keju ke, telur ke, mentega ke, daging ke. So benda ini semua mempunyai kolesterol yang tinggi. Okay, dia akan menjejaskan kandungan kolesterol dalam darah kita. So, apa kepentingan kolesterol dekat badan? Sebenarnya cikgu, sebenarnya anak-anak murid semua, kolesterol ni penting untuk badan kita. Okay, walaupun kolesterol ni sebenarnya kalau kamu ambil dalam konsum yang banyak, itu yang berbahaya. Tapi dia juga penting untuk pembentukan membran sel badan, okay, sintesis jus hempedu dan hormon seks, penghasilan vitamin D. Ini adalah kegunaan kolesterol. Tapi kalau kamu ambil secara berlebihan, apa yang terjadi? Yang pertama, batu karang, hempedu dan jaundice. Apa tu jaundice? Pernah dengar tak? Demam kuning. Demam kuning. Bukan baby saja ada demam kuning. Orang yang dewasa pun boleh kena demam kuning. Mata dia warna kuning saja. Okey. Batu karang hempedu ini dan jaundice ni, okay, kolesterol tu berlebihan dalam darah. Okay, dapat membentuk batu karang hempedu, okay, batu karang yang menyekat salur hempedu. Okay, dekat sini salur hempedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Okay, boleh menyebabkan jaundice. Okay, kemudian mendapat kolesterol, okay, mendapat kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan arteriosklerosis. Sepatutnya yang normal punya je bentuk macam ini. Tapi bila salur darah tu dia dah sekat dengan kolesterol. Kau nampak dia ni? So macam mana darah dia nak lalu dekat saluran arteri ni? Tak boleh, dia tersumbat. Bila dia sempit, okay, dia akan mengganggu dan menyekat aliran darah. Okay, yang inilah penyakit yang kita panggil arteriosclerosis. Ini penyakit. Kalau selalu kalau soalan SPM dia keluar gambar je. Apakah nama penyakit ini? Kamu sebutlah arteriosclerosis. Apa yang menyebabkan penyakit ini? Kolesterol yang terkumpul dan termendap dekat dinding arteri. Cikgu cakap, cikgu jawab. Cikgu cakap, cikgu jawab. Okey. So arteriosclerosis boleh menyebabkan hipertensi. Apa tu hipertensi? Tekanan darah tinggi, stroke, okey, dan serangan jantung yang dapat membawa maut. Okey. Langkah-langkah ini kita dapat elakkan, okey. Masalah kesihatan ni macam mana? So kamu kurangkan dah pengambilan lemak tepu. Apa contoh lemak tepu tadi, Syam? Syam, apa tu contoh lemak tepu, Syam? Cikgu baru ajar, Syam, takkan lupa kot. Lemak tepu daripada apa? Haiwan ke daripada tumbuhan? Syam? Haiwan. Contohnya apa tadi, Syam? Cikgu bagi. Lupa dah. Lupa. Apa dia? Contohnya lemak tepu tadi. Daripada haiwan. Apa? Butter. Dah lupa. Keju. Keju. So, kamu lebihkanlah mengambil lemak tak tepu. Kurangkan ambil lemak tepu, lebihkan lemak tak tepu. Sebab apa? Lemak yang tak tepu ni dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Dia dapat kurangkan aras kolesterol dalam darah. Itu je yang belajar ni. Sebab itu cikgu nak combine hari ni sekali dengan minyak sawit. Sebab itu adalah sejenis lemak juga. Minyak sawit lemak apa, Syam? Lemak tepu ke lemak tak tepu? Syam? Syam lagi cikgu tanya. Ganesh lah pula. Ganesh. Minyak sawit lemak tepu ke lemak tak tepu? Dia daripada tepu. Dia daripada tumbuhan. Minyak sawit daripada mana? Buah kelapa sawit. Pernah tak potong minyak kelapa sawit macam ini? Pernah? Tak pernah. You siapa yang tinggal dekat kawasan estate? Cuba bagi tahu saya jujur lah. Jujur. Siapa yang tinggal dekat estate? Dalam kelas kamu, Ganesh. Siapa? Tak ada. Ada je. Texas Tiger, kamu bukan tinggal dekat estate ke Texas Tiger? Bukan Tidak, tapi saya pernah nampak tu. Pernah nampak tak biji kelapa sawit macam ini? Pernah tu. So nanti kalau you jumpa, you ambil, lepas tu you potong dua. You potong belah, you belah tau. Siapa-siapa yang pernah jumpa kelapa sawit, you belah. Kemudian you akan nampak gambar macam ni.
Okay, you akan nampak gambar ini. Okay, sebelum kita masuk ke dalam buah kelapa sawit, kita cuba tengok. Practice formatis 5.4. Apakah lemak? So, lemak tadi dah ada dekat atas definisi contoh lemak. Alah. Buatlah contoh lemak apa tadi? Lemak tepu, lemak tak tepu. Apa sumbernya? Okay, persamaan dan perbezaan. Satu je. Dia nak satu persamaan. Apa satu perbezaan? Satu persamaan dia apa tadi? Dia ada karbon, hidrogen dan oksigen. Apa perbezaan dia? Beza je cakaplah. Lemak tepu daripada lemak haiwan. Lemak tak tepu daripada lemak tumbuhan. 3 masalah kesihatan. So, buatlah yang 3 tadi. Batu karang hempedu. Jaundice. Arteriosclerosis. Itu adalah masalah. Okay, kalau lemak berlebihan. Kita masuk kepada minyak kelapa sawit. Okay, minyak kelapa sawit ni, okay, adalah lemak tak tepu. Tadi kamu dah belajar. So, kamu kena hafal struktur minyak kelapa sawit. Nanti, Ruben, you ambil minyak kelapa sawit, you belah. Bukan yang tandan yang besar tu. Kamu ambil yang kecil saja. Okay, kemudian you belah. So, itu yang besar adalah sabut. Yang luar. Di tengah ni kita panggil dia air sirung. Okay. Dikelilingi air sirung ni kita panggil dia adalah tempurung. Okay, tempurung. So, kita ada 3 bahagian. Yang pertama, cikgu ulang lagi. Bahagian sabut. Okay, bahagian sabut ni, minyak sawit dia paling banyak. Sebab itu dia tebal sini. Okay, air sirung. Air sirung ni ataupun nama dia, nama nickname dia adalah kernel. Nickname kau macam Ruben, nama nickname-nya Texas Tiger. Macam itu. So, air sirung ni nama lain dia adalah kernel. Yang mana kernel ni pun, biji yang sawit tengah ni pun, dia ada minyak sawit juga tau. Yang ini, minyak sawit ni paling berkualiti, paling bagus. Paling bagus. Okay, kemudian tempurung. Okay, tempurung ni dia tak ada minyak. Dia tak ada minyak. Dia just only shell untuk air sirung ini. Okay, kemudian nanti kita akan buat aktiviti ni. So, nanti tolong bawa buah kelapa sawit. Tolong bawa buah kelapa. Nanti cikgu bagi tahu bila nak bawa buah kelapa sawit. Kemudian kita akan boilkan dia, kita akan buang sabut, kita akan dapatkan minyak. Kita nak dapatkan minyak daripada tempurung, kernel tadi, bukan kernel lah. Kernel kat dalam tempurung ni ada kernel ataupun air sirung tadi. Kemudian daripada sabut. Okey, kita nak tengok berapa minyak yang kita kumpulkan. Okey. Kamu tahu tak macam mana proses kita nak mendapatkan minyak sawit dalam industri? Okey, jom cikgu cerita macam mana. Okey, pertama, petani ataupun pekebun dia akan ambil buah kelapa sawit dekat ladang. So, buah kelapa sawit tu ada macam-macam lah. Ada yang bentuk dia dalam tandan. Ada yang bentuk dia kecil-kecil saja. So, itu adalah buah kelapa sawit. Okey. Wong Kar Wai. Itu siapa? Itu mesti Yan Mun Chin. Selamat datang Yan Mun Chin. Okey. Kemudian, tandan buah kelapa sawit. Okey, dah kita kutip itu semua. Apa yang nak kita bawa pergi ke kilang. Okay, dekat kilang, buah tandan sawit itu akan mengalami proses pensterilan. Yang mana buah kelapa sawit dengan tandan dia akan disteril. Steril tu apa? Dimendap ke dalam satu steam. Steam tu tekanannya tinggi. Okay, steam tu tekanan dia sangat tinggi, yang mana suhu dia tinggi dengan haba yang digunakan, suhu yang tinggi tadi, dia boleh nak bunuh mikroorganisma. Contoh biasalah dekat tandan kelapa sawit, dah dekat buah, dekat pokok, confirm dah dia ada bakteria, ada fungi, yang mana benda itu boleh merosakkan buah kelapa sawit. Okey, selain daripada tu, steam ni juga dapat melembutkan sabut. Okey, kita bila lembut saja sabut, so, buah kelapa sawit tu mudahlah kamu nak tanggalkan dia. Okey, kemudian dah steril tadi, kita dah bunuh mikroorganisma, kita dah lembutkan bagi nak keluarkan dia daripada tandan, daripada dia punya buah kelapa sawit, kita buat penanggalan. Yang ini buah kelapa sawit tadi dah lembut, so dia akan dileraikan. Okey, dia akan dileraikan daripada tandan dan masuk dalam mesin penanggal. Okey, benda yang dah tanggal tadi, buah kelapa sawit nanti dipanas lagi sekali. Okey, dalam ini namanya proses pencernaan. Okey, pada suhu yang tinggi. Okey, suhu yang tinggi dan dikacau pada batang pemutar. Okey, sebab apa? Untuk dia asingkan sabut dengan tempurung.
Okay, yang tadi kan, yang macam tadi, yang atas kita buat eksperimen ni, sabut dengan tempurung kita nak asingkan dia. Okay, kemudian kita nak asingkan dia. Okay, kemudian kita bezakan. Okay, kalau untuk sabut, okay, yang ini dia nak ekstrak minyak sawit namanya PO. Okay, sabut ni diperah dengan penekan hidrolik ataupun skru yang mengeluarkan PO untuk mengeluarkan minyak sawit tadi. Kemudian minyak sawit tadi dia akan turas. Okay, sebab kita nak asingkan sabut dia. Macam contohnya kamu pergi perah minyak apa tu namanya? Santan. Kamu tak nak hampas santan, kamu hanya nak santan saja. So kita turas dapatkan minyak. Okay, kemudian kita pergi terus kita tulenkan dia. Tulen ni apa? Nak jadikan dia tulen lah, pure. Okay, supaya kita dapat hilangkan bau dan kita dapat singkirkan asid, okay, yang menyebabkan minyak sawit tu menjadi masam. Okay, selain daripada itu, PO juga akan disalurkan melalui karbon yang diaktif. Okay, untuk apa? Untuk lunturkan warna. Sebab tu dapatlah minyak sawit yang pure, yang tulen. Okay, air serong pula. Okay, yang air serong tadi, yang terpurung tadi, dia akan dikukus. Dikukus pada tekanan yang tinggi. Okey. Kemudian air serong yang tengah-tengah tadi dia akan asing dengan dia punya tempurung lah. Okey, air serong tadi dia akan dikeringkan. Okey, dan diekstrak. Sama juga ditekan nak jadikan dia minyak. Okey. So dekat situ dia akan sama juga. Dia akan turas. Okey, air serong tu tadi akan dituras daripada dia punya tempurung tadi, okey, untuk penuras-penurusan. So dapatlah PKO ataupun palm kernel oil yang tulen. Okey. So PO tadi adalah minyak sawit, palm oil. Okey, palm oil yang tulen. PKO adalah palm kernel oil daripada air serong. So beza ya dua ini ya. Minyak sawit adalah daripada dia punya sabut. Palm kernel oil adalah daripada dia punya minyak air serong. Okey, yang dekat dia punya tu tadi. Tempurung tengah-tengah saja. So dalam minyak sawit, okay, sebenarnya okay, pihak barat dia selalu memburukkan minyak sawit. Dia kata minyak sawit ni tak bagus untuk badan. Dia tak bagus untuk kita punya kesihatan. Tapi sebaliknya sebenarnya Malaysia ni, okay, pengeluar minyak sawit yang terbanyak tau dekat dunia, dia pun menyumbang juga. Yang mana minyak sawit ni kegunaannya sebenarnya minyak sawit ni bagus untuk kebaikan badan kita. Kita tengok nanti. So minyak sawit dia ada dua. Yang pertama dalam minyak sawit ada glycerol dan asid lemak. Okay, minyak sawit ini lemak tepu. Okay, minyak sawit daripada asid lemak tepu yang mana adalah asid palmitik dan asid stearik. Okay. Serta lemak tak tepu, contohnya lemak tak tepu dia adalah asid oleik dan asid linoleik. So, bagaimana? Okay, kita tengok komponen minyak sawit, okay, dan minyak sayuran. Okay, kalau kamu tengok sini kan, okay, kita ada minyak kelapa, kita ada minyak jagung, minyak zaitun, minyak sawit, minyak air serong sawit. Ini adalah kena lah. Minyak kacang, minyak bijan, minyak kacang soya. Siapa dekat sini guna selain daripada minyak kelapa sawit? Dekat rumah, mak pakai minyak bunga matahari ke, minyak jagung ke, minyak kelapa untuk masak ke? Ada tak sesiapa? Ganesh? Hisham? Kau pakai minyak apa, Syam? Tadi pakai yang biasa je. Pakai biasa, minyak sawit. Minyak apa yang biasa itu, luar biasa tu, bagus tu. Cuba kamu tengok ni. Okay, minyak sawit kamu tengok. Lemak, nisbah lemak tak tepu dengan lemak tepu. Okay, lemak tak tepu dia 1. Nisbah kosong. Okay, minyak jagung 6.7, 4.6. So, kamu tengok ni ya. Kemudian, peratus. Okay, so tepu. Okay, kamu tengok ini adalah semua peratus. Kalau kamu tengok dekat sini, okay, asid palmitik yang paling banyak dekat minyak sawit. Okey, so mono tak tepu ini paling banyak dia adalah minyak zaitun. Sebab itu minyak zaitun tu apa? Lah yang mahal tu palm oil minyak kelapa sawit. Virgin oil. Itu minyak. Okay, minyak zaitun pun minyak yang paling mahal. Selalu saya kalau guna minyak zaitun tu nak masak spaghetti ke, aglio oglio ke. So saya guna minyak zaitun.
Okey, saya guna minyak zaitun. Okey, kemudian apa sifat kimia untuk minyak sawit? Okey, minyak sawit ni yang pertama dia akan mengalami pengoksidaan. Okey, dia akan mengalami pengoksidaan yang mana pengoksidaan ni maksudnya minyak sawit tadi dia bergabung dengan oksigen dekat udara. Kemudian dia akan menghasilkan satu radikal bebas. Kita dah belajar kan radikal bebas masa tingkatan 4 dan sebatan yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Okey, kemudian hidrolisis. Hidrolisis dalam minyak sawit ini dia akan menghasilkan air. Dia akan bertindak balas dengan air. So, bila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan glycerol dan asid lemak. So, maksudnya dekat sini, minyak sawit. Okay, cikgu tulis. Minyak sawit tambahkan dengan air. Akan menghasilkan glycerol dan asid lemak. Okey. Yang tadi minyak sawit. Okey, minyak sawit tambahkan dengan udara. Okey, kamu akan dapat radikal bebas. Okey, yang ini bahaya untuk badan. Okey, yang kedua adalah pengekstrakan. Okey, pengekstrakan ini yang mana asid lemak. Okey, asid lemak dalam minyak sawit dia akan bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. So, kamu tulis sini asid lemak. Allah Akbar. So, mana kau? Dah hilang. Okey, cikgu nak tulis. Okay. Minyak sawit ataupun asid lemak tadi daripada minyak sawit, dia akan gabung dengan alkohol. Okey, dia akan jadi ester. Okay, ester ni dia bau wangi. Dia berbau macam fruity smell. Okey. So, bagaimana proses pengemulsi minyak sawit? Okey, proses emulsi dia adalah apabila minyak sawit tadi dipecahkan jadi titisan minyak sawit. Okey, sebab apa? Sebab dia akan meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Okey, bagaimana peningkatan tambahan jumlah luas permukaan minyak mempengaruhi kadar pencernaan? So, kalau minyak sawit tu oleh jus empedu dalam contoh video dekat sini. So, kita boleh klik kat sini nanti ataupun kamu scan QR code ni kamu boleh tengok. Okey, bagaimana pengemulsian minyak sawit berlaku. Okey, kandungan nutrisi dalam sawit. Apa sebenarnya cikgu kata tadi minyak sawit ni bagus untuk badan kamu? Kenapa? Cuba kita tengok. Ada yang baru masuk ke? Tak ada. Semua sama je. Ke? Ada masuk lagi ke? Ama. Ama baru masuk ke, Ma? Okey, selamat datang, Ama. Ya, cikgu. Baru masuk, Ma? Dah lama dah? Baru masuk. Tertidur ke, Ma? Ada hal sikit. Ada hal sikit je lah. Okey, so yang pertama kegunaan minyak sawit ni, sebagai dalam dia adalah lemak. Okey, lemak yang seimbang. Okey, yang mana jumlah lemak tepu dengan lemak tak tepu ni seimbang. Dia bukan banyak kepada lemak tak tepu. Lemak tepu, dia seimbang. So, dia juga sebagai vitamin. Vitamin apa? Vitamin E dan vitamin A. Okay, selain daripada itu, dia juga adalah bahan antioksidan. Okay, bahan antioksidan. Okay, bahan antioksidan. Okay, bahan antioksidan yang mana dia mengandungi bahan antioksidan. Contohnya adalah karotina dan vitamin E. Okay, dan melambatkan menghentikan proses pengoksidaan. So, selain daripada yang tadi, dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Dia juga sebagai bahan antioksidan. So, baguslah sebenarnya minyak sawit ini. Sebuah bahan-bahan dalam kandungan ini kurang daripada 1%. Okay, contohnya sterol, fosfatida, triterfenik dan alkohol alifatik. Okay, bahan ni boleh menambahkan nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penampisan minyak. Okay, selain daripada kita guna untuk makan-makan, so minyak sawit juga untuk barang kesihatan. So, dia juga sebagai bahan antioksidan, so dia sebagai vitamin E lah. Okay, digunakan untuk bahan kosmetik. Selain tu nak buat sabun. So, nanti kita nak tengok. So sekarang kita nak tengok macam mana penghasilan sabun. Okey, Tanesu, selamat datang. Mana kamu pergi tadi, Tanesu? Baru bangun ke? Okey, bagaimana nak sabun? So, nanti kita akan buat eksperimen ni dalam makmal.
Macam mana kita nak buat sabun? So nanti cikgu selalu kalau buat sabun, cikgu akan suruh pelajar-pelajar dia akan bawa pelbagai jenis minyak. Okay, kau bawa minyak sawit, yang ini bawa minyak kelapa. Yang ini bawa pula, selalunya minyak kelapa ni pelajar India lah sebab dia orang selalu pakai minyak kelapa dalam masakan. Minyak matahari ada, minyak bijan ada. So pelbagai minyak saya suka guna. So minyak sawit, so yang ini sebenarnya kita fokus kepada minyak sawit, tapi saya suka pelajar bawa pelbagai jenis minyak. Okay, sebab kita nak tengok penghasilan sabun tu. So bagaimana hasilkan minyak? Minyak tambahkan dengan alkali. Okay, alkali dekat sini kita pakai dia adalah larutan natrium hidroksida. Okay, so dia akan dapatkan garam, asid lemak dan glycerol. So ini adalah eksperimen 5.1. So siapa yang baru masuk tadi? Murali. Baru bangun tidur lah tu Murali ni. Okey, kemudian nama proses dia adalah saponifikasi. Okey, untuk buat sabun. Nanti soalan dia akan tanya. Namakan nama proses untuk membuat sabun. Ia adalah proses saponifikasi. Okey, kemudian so ini adalah cara dia. So nanti minyak sawit tadi campurkan dengan alkali. Kemudian kamu panaskan dia. Masukkan garam. Okey, garam ni pun pelajar masuk. Natrium klorida ni pelajar akan bawa. Kamu akan bawa. Okey, garam ini. So kita akan kacau, panaskan dia. Kemudian kamu turaskan dia. Okey, lepas panaskan jangan terus turas. Kamu sejukkan dia kejap. Kemudian baru kamu turaskan. So nanti kamu akan nampak minyak. Okey, ada sabun dekat kertas turas ni. So ambil nanti masukkan dekat dalam air, goncang. So, dapat tak buih? Kalau dapat buih, maksudnya sabun lah yang dah terhasil. Seronok kan? So, dalam sabun juga dia ada komponen macam mana dia nak mencuci. Kenapa sabun ni sesuai untuk kita buatkan bahan pencuci? So pertama, okay, kita tengok dulu struktur untuk sabun. Sabun ni ada dua bahagian. Satu kepala, satu ekor. Kalau kepala tu kita panggil dia sebagai hidrofilik. Okay, hidrofilik. Hidrofilik ni dia larut dalam air. Okay. Yang kedua adalah ekor. Yang ini ekor, ini kepala. So, ekor ni kita panggil hidrofobik. Fobik maksudnya fobia. Fobia tu maksudnya dia tak suka air. Hydro tu air, fobik tu fobia. So, dia tak suka air. Tapi dia suka siapa? Dia suka grease dengan minyak. Itulah sebab itu kenapa sabun berfungsi untuk membersihkan. Okay, untuk membersihkan. Okey, kemudian tindakan pencucian sabun. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu nak ajar. Okey, macam mana sabun yang kau guna nak basuh pinggan, nak basuh baju tu, macam mana kamu nak dia boleh buat tindakan pembersihan. Okey. Okey, pertama, kalau kamu nak basuh Ganesh. Oh, Ganesh. Ganesh lagi cikgu panggil. Macam mana kamu nak basuh pinggan? Mestilah kamu pakai air. Betul tak kelas? Kamu mesti pakai air. So, sabun tadi kamu larutkan dekat dalam air. So, kenapa? Sebab kita nak kurangkan tegangan permukaan air. Okay, bila sabun masukkan dengan air, dia akan kurangkan tegangan permukaan air. So, permukaan tu akan jadi basah. So, sabun pun dia akan dapat diserap lah ke seluruh. Kemudian tadi kan cikgu kata dia ada dua bahagian, ekor dengan kepala. Kalau bahagian ekor tadi saya kata hidrofobik, betul tak Murali? Hidrofobik apa maksud dia? Dia tak suka air, dia hanya suka grease, minyak. So benda ini yang ekor tadi, yang hidrofobik tadi, dia akan larut dan dekatkan bahagian yang bergrease ataupun yang berminyak dekat bahagian kain. Ini contoh kamu nak basuh kain lah. So, hidrofilik pula dia akan larut dalam air yang dia punya kepala ni. Kepala dia akan larut. So, ekor ni, ini minyak tau. Yang warna orange, brown color ni adalah minyak. So, yang ekor hidrofobik tadi dia akan larut dekat dalam minyak. Okay. Kemudian, kamu mestilah lepas kamu basuh kain ataupun kamu masukkan dalam mesin basuh, dia akan putar kan. Itu contohnya macam kamu scrub dia. Kamu gosok dia, kamu berus dia. So, gosok, lepas tu berus kain tu, dia boleh tanggalkan kotoran yang tadi, ekor tadi, hidrofobik tadi, dengan dia akan keluarkan minyak. Okey, dia akan keluarkan minyak, dia akan menjadi titisan grease. Okey, kemudian dia akan terampai dekat sabun. Sebab itu, dekat atas buih-buih tu, kalau kamu basuh lah, kamu punya,
namanya baju yang ada minyak. So, confirm minyak tersebut dia akan terampai dekat atas buih-buih. Betul tak, Amar Zakwan? Ma, betul tak, Ma? Ke cikgu Betul. cuma lentong je? Ma, betul tak, Ma? Pernah masuk air tak, Ma? Betul. No. Pernah. So, kalau kamu nampak tu kan, sabun tadi dia akan terampung dekat atas dia kamu punya buih-buih tu. So, buih-buih sabun tadi dia akan merangkap grease tadi dekat sabun. Okay, air, sabun dan buih. Lepas kamu basuh, kamu scrub dia, kamu mestilah kamu bilas dia, rinsekan dia. Bilas macam mana? Mestilah kamu tambahkan air. So, nanti kamu tambah air, dia akan kamu buang sekali dengan buih-buih tu sekali. Basuh lagi. Selalu kalau basuh kain, kalau kamu tengok mesin basuh tu 3 kali tau. Dia 3 ataupun 2 kali dia akan buang air. Sebab itu bil air kamu melambung jugalah. Tapi sebab itu bila kamu basuh kain, kamu tengoklah water level kamu. Okay, dengan ini sabun tadi dia akan menghilangkan kotoran yang bergris. Okey, kemudian apa kepentingan dia? Okey, pengurusan lestari dalam kepentingan dalam industri kelapa sawit. So, macam mana kita nak kekalkan kelapa sawit ni menjadi industri yang hebat dekat Malaysia? So, yang pertama, penggunaan tanah. So, penggunaan tanah paling kurang pun kamu kena optimumkan penggunaan tanah dengan menanam. Okay, bila dah tebang, dah pokok kelapa sawit dah tua, dah tak menghasilkan buah, tebang, tanam semula. Kemudian, sisa kumbahan daripada minyak kilang kelapa sawit tu, okey, kita yang dekat yang terhasil, okey, kita boleh buat kan baja ataupun tenaga biogas. So dia akan menghasilkan baja atau tenaga biogas macam ini. Benda yang ini semua ini bau ni, masya-Allah. Busuk koma. Busuk ni bau daripada kilang kelapa sawit, air yang terhasil ni busuk. So, yang ini kita boleh jadikan dia baja. Okey, kita boleh jadikan dia baja. Dengan tadi apa? Tenaga biogas. Okey. Kemudian kualiti udara. Okey, kualiti udara okey meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok. Okey, pokok kelapa sawit dia akan serap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Fotosintesis mah. So, sisa kelapa sawit. Okey, sisa kelapa sawit tu, okey, macam mana kita nak buang, okey, dah kelapa sawit tadi dihasilkan, macam mana kita nak clearkan dia? Okey, so tukarkan sisa kelapa sawit tu kepada pelbagai jenis produk. Contoh, okey, contohnya pelepah ni dijadikan baja. Batang pokok kelapa sawit dah tebang yang dah tua tu kita potong, kita jadikan bahan gantian untuk kayu. Tandan kosong ni, tandan yang dah kita serap, kita buang dia, ambil dia punya sabun untuk jadikan minyak, kenal dia sebagai minyak. So dia akan jadi tandan kosong macam ni. So buat apa? Dia sebagai kompos, baja kompos. Okey, tempurung. Okey, tempurung tadi yang daripada yang biji kelapa sawit tadi, bakar untuk kamu didihkan air. Okey, sabut. Sabut kelapa yang tadi dah ambil minyak, tinggal sabut. So, sabut ni buat apa? Buat pemaidani dan tekstil. Betapa hebatnya. Okey, industri. POME dijadikan biogas dan baja. Okey, palm oil yang kamu punya yang dekat buah kelapa sawit tu akan dijadikan baja dan biogas. So, itu sahaja untuk hari ini punya kelas. So, yang pertama dia kata namakan minyak sawit. So, minyak sawit daripada sabut tadi apa? Palm oil. Daripada ais serang tadi, palm oil kernel. Ingat tak yang atas sekali tadi? Okay, kenapa buah kelapa sawit di steam? Amar tak dapat langsung tadi. Siapa saya? Ganesh. Oh, hilang Ganesh ya. Kenapa buah kelapa sawit ni di steam sebelum minyak diekstrak? Sebab nak bagi dia lembut. Yang kedua dia untuk membuang fungi ataupun bakteria dekat buah kelapa sawit. Okey, apakah bahan tidak balas? Tidak balas dengan minyak sawit. So, untuk hidrolisis tadi dengan air. Okey, pengesteran ni daripada apa tadi? Asid lemak dengan alkohol. Okey, dua bahan antioksidan. Dua bahan antioksidan tadi vitamin A dan E, betul ke? Minyak kelapa sawit. Kamu tengok dah. Okey, dia untuk vitamin, antioksidan, vitamin E dan karotina. Okey, vitamin E dan karotina sebagai bahan antioksidan. Okey, ada apa-apa masalah?
Amar Zakwan. Ma? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada ke? Udah. Faham ke? Cuba tengok buku kerja. Okay, jom kita tengok buku kerja sama-sama. Okay, buku kerja, apa yang ada dalam buku kerja? Okay, mana Saswandi? Ni bab apa ni? Bab 5. Okay, tengok bab 5. Okay, ini adalah lemak tepu, lemak tak tepu. Okay, saya share screen. Saya tutup ini. Saya stop presenting. So, Ruben tolong kira berapa banyak 5A1. Hisham saja seorang dengan Wakawai ni. 2 saja 5A2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 orang daripada 5A1. Saya nak tunjukkan kamu buku kerja. Mana buku kerja kamu? Okey, jom kita tengok buku kerja. Okey, Amar. Nampak tak, Amar? Muka surat apa ni? 66. Nampak cikgu? Clear. So, nanti bahagikan. Yang ini kerja kamu lah. So, saya ulang lagi sekali. Hari Jumaat, by hook by crook, tolong siapkan buku kerja, hantar dan buku nota. Okey. So, sumber lemak. Apa beza lemak tadi? Cikgu dah jawabkan buku teks. So, kamu sila jawab lah. So, kalau kamu tak jawab, kamu tak akan dapat TP1. Ingat tu. So, bahagikan jawapan pun dah dekat atas. Okey. Kemudian tuliskan jenis-jenis minyak ni, mana satu minyak tepu. Minyak tepu daripada haiwan. Lemak tak tepu daripada tumbuhan. So, bahagilah. So, kemudian ini apa kesan? Okay, kesan kepada kalau ambil secara berlebihan lemak tepu tadi, buah kelapa sawit. Bahagilah. Tadi dah ada label dalam buku teks kan? Sila isikan jawapan dia. Okay, yang ini pun sama. Okay, tandakan kelebihan minyak sawit. Tadi pun dah belajar. Ini bagaimana proses minyak sawit pun tadi dah belajar. Okay, yang ini kita akan buat dalam makmal kita untuk pengekstrakan sifat kimia. Sifat kimia tadi, okay, pengoksidaan. Okay, yang ini pula dititiskan daripada titisan minyak kecil, ini namanya pengemulsian. Ini pun semua dah ada dalam buku teks tadi. Kamu hanya jawab saja. Tindakan pencucian sabun. Mana hidrofobik? Mana hidrofilik? Hidrofobik larut apa? Hidrofilik larut apa? Yang ini pun dah ada jawapan untuk tindakan pembersihan. Okay, cuba buat. Okay, one by one. Kemudian terus kepada praktis pengukuhan 5. So, maksudnya bab 5 kita sudah habis. Amar Zakwan. Boleh, Mak? Bab 5 kita dah habis ya. Boleh? Hisham? Any problemo? Boleh. So, hari Jumaat cikgu nak atas meja makmal. Jumaat cikgu akan tengok. So, paling kurang pun hari Khamis tu dah kena siap lah. Hari ni siapkanlah mana yang tak ada. Okey. Okey, kita tengok soalan yang ini. Okey, praktis sumatif. Just tengok je. Cikgu nak buat ke cikgu? Banyak cikgu. Tak ya. Okey, kita tengok saja. Okey, yang pertama dia kata namakan proses dalam Rajah 1. Siapa boleh jawab? Apa nama proses ni? Dapat jawab, cikgu bagi TP3 terus. Cepat. Ini kita dah belajar semalam. Yalah semalam. Apa namanya ni? Boleh nampak ke buku teks? Tak nampak. Saya share lagi sekali. Okey. Praktis sumatif 5. Just kamu jot down saja kat situ. Dia ada 3 saja soalan. Yang pertama. Okey. Syam. Apa nama proses ni, Syam? Tu proses penyediaan alkohol. Pandai. Nama dia apa? 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 Penang? Oh, penyampaian. Namanya proses penampaian. So, namanya proses penampaian. So, nombor A dah boleh jawab. Praktis sumatif. Tulislah. Penampaian. Cikgu, saya nak buat soalan ni boleh? Boleh?
buat dalam dia punya buku. Buat jawab soalan ni, praktis semati buatkan jawapan saja. Okay, apa jenis sebatan karbon yang disediakan? Kamu nak sediakan apa tadi? Alkohol, betul tak? So, alkohol tu sebatan organik ke sebatan tak organik? Dia adalah pandai. Sebatian karbon organik. Pandai. Okay, apa pemerhatian dalam air kapur? Air kapur akan bertukar menjadi apa? Amal Takuan. Keruh. Pandai. Siapa jawab tu? Hisham. Hisham dapat tipi 4. Menjadi keruh. Siapa yang tak dapat jawab? Saya tak dapat nak bagilah. Paling kurang pun tipi 2 je. Macam mana? Okay, so air kapur menjadi keruh. Itu adalah pemerhatian. Inferen dia. Sebab, kenapa air kapur menjadi keruh? Ada siapa-siapa dapat jawab? Kenapa air kapur jadi keruh? Itulah inferen dia. Kenapa? Apa yang terbebas ni? Ingat tak? Semalam kita dah belajar, alkohol dia akan terhasil dengan apa? Gas? Karbon dioksida. So, maksudnya, semua nak jawab. Mata-mata cikgu cakap TP tadi kan? So, apa soalan jawapan kamu cakap? Karbon dioksida dibebaskan. Itu sajalah. Faham tak nak masuk buat inferen? Inferen ni daripada sebab ke pemerhatian. Pemerhatian kamu kata air kapur menjadi keruh. Okay, inferen dia kamu cakap lah. Karbon dioksida, gas karbon dioksida dibebaskan. Okay dah. Okay, nombor 2. Nampak tak ni? Apa nama ni? Tadi baru belajar. Apa nama dia? Arteriosclerosis. Pandai. Aterosclerosis. Okay, nama P ni apa? P. Bahan P warna kuning ni apa? Mendapat kolesterol. Ya, mendapat kolesterol. Hebatlah budak-budak hari ni. Okay, apakah kelas makanan yang menyebabkan arteri ini tersumbat? Apa namanya? Lemak tepung. Pandai. Lemak tepung. Semua orang hari ni boleh dapat tipi 4. Okay, cadangkan 2 cara. Macam mana kita nak elakkan daripada arteri ini tersumbat? Mengurangkan pengambilan lemak tepung, cikgu. Ya, makanan lemak apa? Lemak tepung. Lemak tepung. Tapi kita lemak tak tepung, makan lemak tak tepung untuk apa? Dapat merendahkan kolesterol di darah. Okey, dapat. Baru dah dengar suara Muradi. Bila cikgu cakap TV, barulah keluar suara dia. Tahu pun takut. Merendahkan aras kolesterol dalam darah. Okey, dah. Okey, soalan nombor 2 siap. Alah, kamu buatlah nanti dalam buku nota kamu ni sikit je. Okey, kemudian ni. Siapa dapat jawab? X. X siapa? Sabut. Sabut. Okey. Y. Sirong. I sirong. Z. Tempurung. Tempurung. Kata di bawah tempurung. Okey, namakan jenis minyak yang diekstrak daripada sabut. X. Minyak sawit, cikgu. Pandai. Minyak sawit. Okey, daripada air sirong, minyak Air surong sawit. sawit. Senang je. Okey, lengkapkan. Yang pertama apa? Kita buat proses apa tadi? Pengekstrakan. Cikgu, apa tu? Pen apa? Penampaian. Ya Allah, penampaian pula. Ini dah cikgu nak bagi dia nombor dulu kan? Apa? Pensterilan. Ya, Pensterilan. pensterilan. Dalam proses pensterilan kita buat apa? Tekanan yang tinggi untuk apa? Suhu yang tinggi untuk apa? Untuk bagi dia lembut, cikgu. Bagi lembut, selain bagi lembut, nak membunuh Panggai. fungi dengan bakteria. Okey, lepas tu dia tanggal. Buat penanggalan. Lepas penanggalan apa? Pencernaan. Pencernaan. Okey, dah cerna, kita ekstrak. Lepas ekstrak, Penurasan. penurasan. Penurasan lepas tu penulinan. Okey, berikan 3 alasan. Okey, kenapa kita pilih minyak kelapa sawit? Tu. Apa? Dia ada mengandungi kolesterol tak? Tak ada. Tidak mengandungi kolesterol. Okey. Apa vitamin yang ada? Vitamin apa?
vitamin E dengan vitamin E. Okey, selain itu dia mengandungi apa? Untuk antioksidan. Antioksidan. K apa? Oi, karo. Ha, apa kambing? Yang antioksidan tadi. Bahan antioksidan, minyak kelapa sawit. Karotina. Ya Allah. Karotina, Murali. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Yang ini tak payahlah sebab dia kata untuk grafik. So, kamu kena buat buah kelapa sawit. Untuk buah daripada buah kelapa sawit, daripada daun, kita boleh buat kompos. Macam itu je lah. Buah kelapa sawit nak buat apa, batang dia nak buat apa. Itu saja untuk urusan grafik. So, naik cuti nanti bulan 4, 5 hari bulan. Kita akan jumpa di sekolah untuk bab elektrokimia. So, sebelum itu, saya ingatkan lagi sekali, sila siapkan buku nota, sila siapkan buku kerja. Dalam buku nota, pastikan praktis formatif dibuat. Kalau yang tertinggal tu, sila tengok balik YouTube channel saya dan sila lihat. Kamu just type saja macam ini. Contohnya kan, Sains Tingkatan 5 Cikgu Ziana. Kamu subscribe dulu saya punya tu. So, nanti kamu tulis macam mana. Contohnya, cikgu, saya terlepas lah bab 2 hari tu, cikgu. Kamu just tulis macam ini. Contoh bab 2 kan. Sains Tingkatan 5 bab 2 Cikgu Ziana. So, nanti dia akan keluar lah. Kita ada part 1, part 2, part 3. Tengoklah part berapa. Okey, faham ke? Faham, cikgu. Faham. So, jumpa lagi. Terima kasih sebab dengar. Terima kasih sebab datang. Okey, so jumpa lagi. So, minggu depan. Okey, kelas kata ada. Saya pergi meeting. So, kita jumpa untuk naik cuti. Cikgu, macam tak sempat lah. Saya nak jumpa. Saya nak hantar Jumaat. Tak apa. Just PM saja saya. Okey, banyak sangat lah. Kadang-kadang ada pelajar macam Cuy Ting, Cuy Z. Pelajar yang tak pernah masuk. Tiba-tiba hari ni dia masuk. Tiba-tiba dia masuk, dia tak pernah buat. So, saya boleh bagi masa. Just PM saja saya untuk saya maklum tentang tu. Okay, so jumpa lagi. Terima kasih kepada datang. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu.